Salatu wassalamu وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لسانه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم إنا وسرعة الرحمة واخرجنا من الظلم وافتح علينا وبرحمتك على الناس رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المسلم لا نفعنا بالدار sekarang dan haram qada hajat di atas kubur yang muhtaram dan di atas makanan jin seperti tulang dan di atas barang yang tersurat atasnya isim muazzam dan haram dan haram qada hajat di atas kubur. Kubur tu kubur yang muhtaram. Kubur orang Islam, kubur muhtaram. Adapun kubur orang kafir tidak dihormat. Kubur yang muhtaram, kubur yang dihormat ialah kubur orang Islam. Adapun kubur orang kafir tidak dihormat. Itu tak haram lah. Qada hajat kat situ. Dan di atas makanan jin. Qada hajat di atas makanan jin. Jadi menyebabkan makanan dia tu kena najis. Seperti tulang. Seperti tulang tu misal bagi makanan bagi jin. Seperti tulang. Tulang ni, tulang lembu, tulang apa ni yang kita makan daging, tulang yang kita buang tu di Allah Ta'ala ubahkan jadi makanan bagi jin pula. Maka haram kita qada hajat tu, jadi hajat tu jatuh kena kepada tulang tu ialah haram. Sebab itu akan dijadi makanan bagi jin pula. Dan di atas barang yang tersurat tertulis. Qada hajat kena di atas barang yang tersurat. Kertas ke ataunya papan ke yang tersurat tertulis atasnya atas barang. Barang tu kertas ke atau papan ke apa saja. Kain ke. Yang tersurat tertulis atasnya ismun muazzam. Nama yang dibesarkan. Yang dihormatkan seperti nama Allah, nama Nabi dan nama malaikat. Begitu. Maka sama juga Quran, kitab-kitab syarak itu dihormat, haram qada hajat di atasnya. Semata-mata qada hajat di atas benda yang ditulis nama Allah tu semata-mata tu haram lah. Tapi kalau qasad menghina, na'udzubillah, jadi murtad. Dan tempat nusuk, yakni tempat buat ibadat. Tempat nusuk, yakni tempat buat ibadat. Walaupun bukan masjid. Tempat buat ibadat walaupun bukan masjid. Yang masjid tu dah lepas malam, masjid tu pun tempat buat ibadat juga. Mana sini tu tempat buat ibadat yang lain daripada masjid. Seperti surau, tu pun tempat buat ibadat juga.
uh, jadi tempat buat ibadat tu jadi bangunan ke ataunya tak jadi bangunan, maka tak boleh tengok. Dia katanya dah, dan tempat nusuk pada tempat yang picik, mana tak luas, seperti Safa dan Marwah. Tu Safa tempat kita ibadat Syi'i, Safa Marwah. Maka itu tempat ibadat tu dia panggil. Maka kawasan dia tu tak luas sangat. Maka qada hajat di situ tu haram. Dan jimar yang 3, mana jumrah-jumrah yang 3. Jimar ni jamak. Jumrah-jumrah yang 3 pada jumrah yang tepat kita meletak haji. Itu pun haram qada hajat di situ. Bersalahan jika tempat luas. Kalau luas seperti Arafah, dia luas kan. Dia luas. Lepas tu walahal padahal Arafah tu pun tempat kita buat ibadat juga, ialah ibadat apa dia? Wukuf. Tapi kawasan dia tu luas. Tapi sekarang tak boleh juga orang ramai. Lain pada, tapi kalau kita katanya lain daripada musim haji, lain pada musim haji itu maknanya tak haram lagi qada hajat pada bumi Arafah, sebab kawasan dia tu luas. Tapi makruh tu ada, tapi haram tu tidak. Sebab kawasan tu luas maknanya tak menyakiti sangat kepada orang. Dan haram pula hampir kubur Nabi dan kubur yang digali. Dan haram pula hampir kubur Nabi ni, qada hajat di kawasan dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun haram. Dan haram pula hampir kubur Nabi, maknanya qada hajat di tempat yang dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun haram. Dan kubur yang digali. Dan kubur yang digali. Kubur mana-mana pun, ini bukan hampir lah. Qada hajat di atas di dalam kawasan kubur. Lepas tu kubur ni kubur yang lama. Kubur yang lama yang berlapis-lapisan manusia ditanam di sana. Di situ. Maka jadi dia kubur yang lama, apabila penuh tu dia gali naik. Gali. Maknanya 4-50 tahun dulu ada tanam dah orang di sini. Ada tanam jenazah, tanam mayat di sini. Lepas tu sekarang gali pula. Gali untuk nak apa dia? Nak tanam yang lain pula. Begitulah. Ada biasanya kubur kat kampung tu begitulah. Lebih laginya kawasan orang ramai itu kubur tak luas. Dia gali, ada kalanya bertindih. Maknanya tempat yang sama. Jadi mayat yang ada kat dalam tu dah hancur. Lepas tu gali pula, tanam mayat lain pula. Maka qada hajat kat kubur yang ada digali tu, bukan katanya kita gali lubang. Qada di atas muka bumi tu lah. Muka bumi kubur tu lah. Tapi kubur tu ada digali. Gali tanam mayat yang baru. Kerana bercampur suku mayat. Maknanya dia mayat ni apabila ditanam dalam kubur, maka badan dia tu hancur jadi tanah. Mayat ni badan dia tu apabila ditanam, kalau mayat yang hancur lah, maka hancur jadi tanah. Apabila hancur jadi tanah, digali naik. Apabila digali naik, apabila tanah digali, biasanya kalau gali nak tanam mayat baru tu, bukan semua tanah dikambus balik. Tanah tu digali. Maka tanah tu boleh jadi ada juzuk-juzuk badan mayat yang belum pada ni. Maka jadi maknanya qada hajat di situ, maknanya di qada hajat di atas bekas-bekas apa dia? Juzuk-juzuk daging darah bagi mayat yang dulu lah.
Jadi pada maknanya qada hajat di atas mayat lah begitunya. Maka itu sebab tu dia haram juga. Itu mana katanya pada kubur yang digali. Jadi tanah kubur yang sebelah bawah tu dinaik letak ke atas. Jadi lepas tu tanah kubur sebelah bawah tu ada bercampur dengan juzuk asalnya daging hancur-hancur jadi tanah kan. Maka tanah tu daripada badan mayat. Maka qada hajat di situ pada maknanya qada hajat di atas badan mayat, juzuk mayat. Maka sebab itulah dia haram. Dan makruh qada hajat hampir kubur yang muhtaram. Tadi haram tadi atas. Mayat ada kat bawah, kat atas. Tu dia qada hajat kat atas. Itu haram. Ada pun sini dekat-dekat. Kalau dekat dengan kubur Nabi haram. Tapi kubur yang lain daripada kubur Nabi itu makruh. Dan sangat makruh jika kubur orang wali, kubur waliullah, qada hajat kat tepi-tepi dia tu, walaupun tidak qada di atas kubur dia betul-betul, tapi kat tepi. Dan orang alim dan syahid. Itu makruh. Kalau qada hajat di tepi. Kalau qada hajat di atas, dekat-dekat tu makruh. Kalau di atas kubur tu, itu makruh. Kita kubur ni tempat yang ada mayat kat bawah. Itu panggil kubur. Adapun kawasan dia tu panggil perkuburan. Kalau bahasa Arab panggil apa dia? Makbarah. Kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan. Adapun maksud dengan kubur tu maknanya atas ni, lepas tu sebelah bawah tu ada mayat. Biasanya kalau yang baru sekarang tu dia tak letak batu, letak apa tu, situ dah dikatakan kubur. Lepas tu yang tempat yang kawasan tu panggil makbarah. Lepas tu kalau kita katanya kawasan perkuburan tu kita kata luas dianya 3 ekar masalan. Lepas tu adalah mayat tu sebelah tu ada ditanam mayat. Sebelah tu jadi kawasan perkuburan tu luas. Sebelah ni tu ada dah ditanamkan mayat. Lepas tu sebelah lagi tu ada sebelah hujung sebelah sana ni belum ditanam lagi, belum digali. Lagi pulanya asal bukan perkuburan. Mana tanah yang baru dijadikan perkuburan. Lepas tu sebelah ni ada kubur. Sebelah ni tak ada kubur. Maka sebelah tak ada kubur tu, itu tak mengapalah bagi jauh daripada kawasan kubur. Tak mengapalah kalau nak qada hajat di dalam kawasan perkuburan pun tak mengapa. Tapi bagi jauh daripada kubur yang ada mayat kat bawah. Lagi pulanya yang baru dia belum digali. Belum digali. Sebab apa? Sebab belum pada ni tak jadi perkuburan lagi. Itu tak makruh. Demikian lagi qada hajat dengan berdiri. Ini pun makruh juga. Qada hajat dengan berdiri. Kencing pun makruh. Hajat besar pun makruh dalam keadaan berdiri. Biar. Hukum istinja. Hukum qada hajat. Ada kalanya ada masuk dalam sunat, ada makruh, ada haram. Maka sekarang pula masuk pula pada istinja. Dia katanya adapun istinja itu wajib. Istinja tu wajib. Hukum beristinja tu adalah wajib. Wajib daripada tiap-tiap najis yang basah yang keluar daripada salah satu daripada kubul dan dubur. Wajib beristinja. Wajib beristinja. Istinja tu daripada tiap-tiap najis. Kalau suci tak istinja tak wajib. Kalau benda tu suci tak wajib istinja. Istinja tu yang keluar tu najis. Tengok. Kalau keluar mandi,
Itu tak wajib istinja sebab mandi itu walaupun keluar daripada kemaluan tetapi bukan benda najis. Itu tak wajib istinja. Itu nak bagi nampak dulu. Jadi benda yang keluar daripada kubul, jalan kencing dan dubur, hajat besar, yang keluar tu adalah benda najis. Adalah najis. Kalau benda yang keluar tu suci, maka tak wajib istinja. Tapi sunat tu adalah wajib istinja tu, wajib basuh sapu dengan batu, tak wajib. Yang tiap-tiap yang najis yang keluar daripada kubul dan dubur yang basah. Tu kait lagi. Maknanya kalau suci ini memanglah tak wajib basuh walaupun dia basah. Macam mandi itu memanglah basah kan. Mandi itu memanglah basah tetapi diri dia tu suci lalu tu tak wajib basuh. Lepas tu kalau benda najis keluar, kalau yang keluar tu ialah najis, tengok pula basah ke kering. Kalau basah, wajiblah basuh. Kalau kering, tak wajib basuh. Kalau kering tu tak wajib basuh. Walaupun benda yang keluar tu najis, kita katanya taik lah katanya. Tapi kering. Maka tak wajib basuh juga. Sebab dia tidak mencemarkan tempat yang dia keluar. Yang najis yang basah bukan kering, yang keluar daripada salah suatu daripada kubul dan dubur. Kubul tu sebelah depan ni, dubur sebelah belakang. Itu hukum dia. Hukum istinja adalah wajib. Tapi tempat istinja yang wajib tu istinjakan benda daripada najis yang basah yang keluar daripada kubul dan dubur. Itu ya. Dan makna istinja itu, maksud dengan kata istinja tu, itu iaitu menghilangkan ain najis dan asarnya. Iaitu istinja tu menghilangkan ain najis, menghabiskan ain najis dan asarnya, kesannya. Menghilangkan ain najis dan asarnya, yakni kesannya. Tapi dan tu dengan mana atau menghilangkan ain najis atau menghilangkan asarnya saja. Jadi masalahnya asar ni macam kalau kita ni tak nak cerita bab najis lagi. Kita makan nasi dengan tangan ya. Kita makan nasi dengan tangan tu. Lepas tu sudah makan tu, makan nasi gulai apa dia. Maka apabila sudah makan tu kita tak basuh tangan. Apabila kita tak basuh tu kita sapuh dengan tisu saja, maka gulai yang kuah-kuah gulai yang lekat kat tangan tu habislah. Ain kuah gulai tu habislah. Minyak yang lekat kat tangan tu habislah. Sebab kita sapuh tetapi kesan dia tu ada, asal dia tu ada. Kalau kita hidu, bau lagi. Bau lagi. Kalau kita jilat, tu rasa lagi lah gulai masing-masing tu, masing-masing itu lagi lah. Macam kalau kita selam tangan kita di dalam air laut, apa tu kita sapu dengan kain masalah, atau dengan tisu, dengan apa, dengan tuala masalah, maka diri air laut tu, di air tu dah habislah. Dah habislah. Ain air laut tu habislah sebab kita sapu dengan tisu, dengan tuala, dengan kain apa dia, habislah. Tetapi asap kesan air laut ada lekat lagi kat badan kita. Sebab tu kalau kita jilat, rasa masin lagi. Tapi bau tak lah, air laut tak bau. Tapi kalau gulai, tu maknanya masih bau gulai lagi lah kat tangan.
Lagi pula ni kalau kita jilap dengan lidah, rasa lagi lah masih manis lidah tu. Itu benda-benda yang lekat kat tangan tu, itu mana kata asar dia. Itu mana kata asar dia tu, itu pun nak dihilang juga. Tapi bukan semualah. Kalau tengok lagi akan datang. Masalahnya, istinja tu mana kita menghilangkan ain najis, dan asarnya asar bagi najis. Lepas tu nak bagi nampak macam mana asar kesan tu, macam sana ni lah. Kita makan nasi dengan gulai, dengan tangan, makan dengan tangan. Jepuk gulai, gaul nasi dengan gulai. Sudah tu tak basuh tangan, kita sapu saja. Apabila kita sapu tu, diri gulai tu habis, lekat-lekat kat tisu tu habis lah. Tapi masih rasaan dia ada lagi, bau dia ada lagi. Nak habis rasaan dia, bau dia kat tangan tu, ada kala merah-merah dia tu masih ada lagi kan. Kalau gitu nak habis tu macam mana? Nak kena basuh dengan air. Kalau kita tak basuh dengan air tu maknanya kesan dia tu masih ada lagi. Tu nak bagi nampak mana dia kesan asap. Jadi dimaksudkan dengan istinja tu menghilangkan ain najis serta asarnya, ataunya menghilangkan ain saja, tidak hilangkan asar. Dua-dua masalah. Jadi sebab kalau keadaan nahu tu dan tu dengan mana au, dengan mana atau. Dan asarnya atau asarnya. Tengok sikit lagi. Daripada menghilangkan daripada kubul, sebelah depan ni, atau dubur. Menghilang tu ada kalanya dengan air, dengan secara guna air. Tu yang saya katanya basuh dengan air tu panggil istinja juga. Sebab menghilang tu istinja tak apa dia, menghilangkan ain najis dan asarnya dengan guna air. Kita panggil apa? Basuh lah. Kita panggil basuh lah. Dan jikalau air zam-zam sekalipun, boleh. Sebab air zam-zam pun air mutlak juga. Jangan air kelapa lah. Jangan air jus lah. Zam-zam pun boleh. Atau dengan batu. Ni satu lagi. Dengan air pun boleh, dengan batu pun boleh. Jadi mana menghilangkan ain najis tu, dengan air pun panggil istinja, dengan batu pun panggil istinja. Dengan batu, mesti batu sekara ke? Tak. Dengan batu dan barang, benda-benda pada makna batu. Mana yang seperti batu. Maknanya sifat dia tu seperti sifat batu. Lepas tu macam mana tu nanti tengok lagi ke datang. Jadi maknanya kita kena faham katanya istinja tu makna menghilangkan ain najis dan asarnya dengan secara kita guna air dan ataunya kita guna batu dan pada makna batu. Benda yang seperti batu. Itulah makna kata istinja. Lepas tu, kalau kita istinja tu dengan guna air, kita istinja dengan air, maka air yang apabila kita istinja dengan air itu dia kuat, dia menghilangkan ain najis dan menghilangkan asapnya. Dia menghilangkan ain najis dan menghilangkan asarnya. Tengok kuah gulai yang lekat kat tangan tadi. Kalau kita basuh tu, maknanya kuah gulai pun dah habis. Lepas tu rasaan dia, bau dia pun dah habis. Jadi maknanya ain najis habis dan asar dia pun habis. Tetapi kalau kita istinja dengan guna batu dan umpamanya dan seumpamanya, maka ain najis dihilangkan tetapi asar tak dihilangkan. Tapi dah memadai untuk kita nak solat.
Betul, kalau istinja dengan batu tu kalau berpeluh, tapi tak mengapalah peluh tu, tapi peluh tu kena kat situ mengalir turun sampai kena kat situ, bau busuk dah peluh tu. Sebab apa? Asap dia tu masih ada lagi. Sebab tu kalau jilat, tapi bukan nak suruh jilat. Fardunya kalau jilat dengan lidah tu, masih rasa lagi lah. Kalau kencing tu rasa masin lagi lah. Sebab asap dia tu masih ada lagi. Macam tadilah kita makan nasi dengan gula dengan tangan tu, kita tak basuh, kita sapu dengan tisu saja. Dengan mandi saja, maka habislah gula itu. Tapi rasa masin bau dia masih ada lagi. Itu asap dia masih ada lagi. Tetapi apabila kita istinja dengan batu, nak boleh solat ke tidak kalau kita istinja dengan umpama batu dan umpamanya, syaratnya hilangkan ain najis saja dah boleh solat. Walaupun asap tu tak, macam mana nak hilang asap kalau kita sapu? Asap nak habis tak dapat tidak kena guna air. Asap nak habis, nak hilangkan asap tu tak dapat tidak kena gunakan air. Tetapi apabila kita guna batu, tak guna air pun dah memadai untuk nak sah salat. Dah boleh dah tu. Dah. Dah boleh dah tu. Jadi maknanya jadi maknanya diberi pilih. Diberi pilih apabila kita qada hajat tu, kita nak basuh dengan air pun boleh, kita nak sapu dengan batu pun boleh. Basuh dengan air pun panggil istinja, sapu dengan umpama batu pun panggil istinja. Lepas tu tak mesti darurat tak ada air ni. Tak macam tayamum. Tayamum tu tak boleh tayamum kalau kita tak sakit tu, tak kalau bukan kerana sakit tu tak boleh nak tayamum kalau kita ada air. Ini tak sama, tak macam dengan tayamum. Masalah sapu dengan batu, kalau air ada banyak sekalipun, tapi kita nak istinja dengan batu, apa salahnya? Boleh. Lepas tu apabila istinja dengan batu, ain najis mesti dihabiskan. Tapi asar tak boleh menghilangkan dengan batu. Tak boleh menghilangkan dengan batu. Tapi apabila kita istinja dengan batu dah, walaupun asar dia tak boleh dihilang, dihukum kata suci. Dah dihukum kata suci. Tapi adalah lagi akan datang tu apabila kalau kita istinja dengan air, kawan kita istinja dengan batu, maka dia tak boleh jadi imam bagi kita. Tu adalah. Tapi dia sembahyang dia tu sah. Jadi kita istinja dengan air, kawan kita istinja dengan batu. Jadi kita istinja dengan air, ain najis, asar kesan najis tu habis. Dia istinja dengan batu. Ain najis tu habis. Tapi asar najis tak habis. Maka kita kalau nak sembahyang Jumaat dengan dia tu, kita kena naik jadi imam. Kita kena naik jadi imam, jangan kita mengikut dia. Itulah. Jadi maknanya jadi untuk diri dia sendiri tu, bagi orang istinja dengan batu tu sahlah solat dia tu. Tapi nak bawa orang nak jadi imam tu tak boleh, sebab asar tu masih ada lagi. Sebab tu dengan sebab asar tu masih ada lagi, sekiranya kalau dia berpeluh, tapi tak mengapalah. Kalau dia berpeluh tu, peluh kena kat situ tu masih busuk lagi dah. Maknanya tapi dah boleh nak solat. Dihukum kata suci dah. Tengok. Sekali lagi saya ulang. Istinja ni iaitu menghilangkan ain najis dan asarnya, yakni atau asarnya. Mana begitu? Jadi mana hilangkan ain najis serta asar kalau air. Hilangkan apa dia? Ain najis saja tidak asar, itu kalau umpama batu. Gitu ya. Menghilang tu menghilang tu ada kalanya dengan air. Kita guna air, kita panggil basuh. Walaupun guna air zam-zam sekalipun, atau dengan batu, istinja tu dengan batu, kita panggil sapu dengan batu, atau barang pada maknanya pada makna batu. Gitu ya. Lepas tu macam mana batu, macam mana barang yang pada makna batu tu lagi akan datang, kita akan lagi akan datang tu akan jumpa. Lepas tu jadi
bagaimana maklum tu nak air yang kita nak guna istinja tu, nak guna buat basuh najis tu mestilah air mutlak kan. Air suci. Suci serta boleh menyucikan. Kalau suci pada diri tidak boleh menyuci, tak boleh juga. Seperti juz air kelapa, air tebu ke masalah. Atau air mustakmal pun tak boleh juga. Tapi kalau kita basuh dengan air kelapa masalah, atau air TO masalah, maka air najis tu habislah. Asap najis tu habislah. Tetapi hukum najis masih ada. Jadi maknanya kalau kita guna air kelapa basuh kan, habis ke tidak? Habislah air najis tu, air dia, asap dia pun habislah. Tapi suci ke tidak tempat tu tak suci. Jadi katanya tempat tu ada najis hukmi. Maka apabila jadi najis hukmi tu, ambil air mutlak, lalu sekali lalu, boleh solat dah. Suci lah. Begitulah. Katanya, boleh ke tidak nak basuh qada hajat dengan air kelapa? Boleh ke tidak? Tanya, kau nak solat ke? Kalau tak nak solat, tak apa. Kalau tak nak solat lagi, ni pagi lagi tak ada nak solat zuhur, basuh dengan air kelapa, lepas tu, biar begitulah. Nanti nak solat zuhur tu, lalu nak mandi pula kan. Nanti nak solat zuhur, nak mandi. Tak payah buat apa. Mandi tu air lalu dah suci. Gitu. Yang kata tak boleh. Kalau nak minum tak boleh lah. Air kelapa tu kalau nak minum memanglah tak boleh lah. Tak boleh kerana nak minum. Gitulah. Nak bagi jelas masalah. Habis tu katanya kerana hadis, ini kembali kepada ini dalil-dalil. Kenapa boleh kata wajib tadi yang tadi bukan kerana ni bukan kembali pada makna istinja, kembali atas pada tu sikit. Adapun istinja itu wajib. Itu. Kembali situ. Kembali kepada kata adapun istinja itu wajib. Wajib tu kerana apa kata wajib? Mana dalil? Wajib tu kerana hadis. Dalil. Wajib tu istinja itu wajib. Wajib tu kerana hadis. Kerana hadis Nabi SAW. Tapi lafaz hadis tu tak sebutlah di sini. Lafaz hadis tu ada, memanglah ada banyak pula hadis tu tentang disuruhkan basuh istinja daripada najis tu banyak, tapi di sini dalam kitab kita ni tak sebut. Hadis tu memang ada. Tak sebut tak mesti kata tak ada. Cumanya tak nakal sebut di sini saja. Bukan kata tak ada hadis. Hadis tu ada, cumanya tak bawa datang. Macam orang ada duit ni. Nak terlupa nak bawa, bukan orang fakir miskin. Cuma terlupa nak bawa, saja tak bawa. Tak bawa duit tu bukan kata orang miskin. Sini hadis tu ada, cumanya tak bawa datang saja. Jangan kata belajar kitab jawi tak ada hadis. Bukan tak ada hadis. Hadis tu ada, cumanya dia tak sebut. Untuk kita nak beramal walaupun tak tahu hadis pun tak apa. Sebab dalam bab fiqh ni memadai dengan taklid. Tak tahu dalil pun tak mengapa. Ini pun kalau dia tak cerita kerana hadis, kerana ayat mana pun, kerana apa pun, dah boleh kita nak beramal. Sebab kita bab fiqh ni boleh nak taklid. Dia kata wajib lah. Walaupun yang kena tahu dalil tu perangkat Imam Syafi'i tu, itu kena tahu dalil lah dia. Sebab dia ijtihad. Kita ikut dia. Dia kata wajib, tak payah apa dah. Macam kita beli ubat, doktor bagi ubat ni lah kita makan. Tak payah ubat ni buatan daripada mana doktor. Tak payah itu. Itu kena belajar buat ubat sendiri. Ini sekadar kita nak buat amal. Kita beli ubat tu bukan nak tahu bahan-bahan ubat. Kita untuk nak makan untuk hilang penyakit. Tak payah tanya doktor ni ubat ni buat daripada mana, apa bahan-bahan dia, tak payah tanya. Kalau doktor nak cerita, boleh tahu. Tak cerita pun, nak makan jelah kita. Kerana hadis menyuruh, kerana hadis Nabi SAW menyuruh dengan beristinja, dengan istinja. Sebab Nabi ada suruh beristinja, maka
Kita ingat balik Ingat balik kalau dalam datang suruh daripada syarak, suruh ni nak kepada hukum mana? Kalau kata suruh ni dua lah, sunat dan wajib. Sebut kata suruh tu ada. Kalau kata suruh tu suruh sunat, suruh wajib. Maka dia katanya sini tu kerana hadis menyuruh dengan dia dengan istinja. Lalu tu orang tanya, suruh wajib ke suruh sunat? Suruh tu suruh wajib ke suruh sunat? Semata-mata suruh tu tak pasti jadi kad wajib. Tapi ghalibnya asalnya wajib lah. Kalau datang suruh daripada syarak asalnya wajib lah. Tapi tak mesti apa? Ada juga setengah-setengah tu suruh tapi jadi kad sunat. Ada juga. Lalu tu dia kata kerana hadis menyuruh dengan dia, ni tak cukup untuk nak jadi wajib. Tak cukup untuk nak jadi dalil bagi wajib. Sebab semata-mata suruh tu boleh jadi kad sunat pun boleh jadi. Lalu dia kata serta dijanji seksa. Ni tepat faham kata wajib ni. Sini tepat yang seksa yang tepat faham kata wajib. Serta dijanji seksa atas yang meninggalkan dia kan istinja. Ni faham kata wajib di sini. Kan? Sebab benda wajib tu apa dia? Sepatut diseksa kerana tinggal kan. Benda wajib tu kalau buat dapat pahala, kalau tinggal sepatut diseksa. Ni dia kata serta janji seksa atas meninggalkan dia. Ini jelas kata wajib. Kalau sunat macam mana nak seksa? Sebab sunat tinggal benda sunat tak berdosa. Tak berdosa macam mana nak ada seksa? Tinggal benda wajib berdosa. Apabila berdosa sepatut diseksa. Tu mana katanya dan serta janji dalam hadis tu lah. Dalam sebuah hadis yang Nabi suruh tu di belakang hadis, di hujung hadis tu Nabi sebut katanya siapa tak istinja tu akan diseksa. Adalah tengok lafaz dia. Saya pun terlupa nak tengok. Serta berjanji seksa atas yang meninggalkan dia. Jadi maknanya istinja tu adalah wajib. Istinja tu adalah wajib. Tetapi wajib dah tetap katanya istinja tu hukum dia nya wajib. Tapi nak tanya sudah istinja wajib terus ke basuh istinja? Kak boleh nak tangguh-tangguhkan dulu. Kak boleh nak tangguh-tangguhkan dulu. Tengok. Dia katanya maka wajib istinja itu dengan bertangguh. Bertangguh maknanya selepas pada kita qada hajat tak terus istinja pun boleh. Macam sana lah yang saya katanya pagi ni dia qada hajat, dia basuh dengan kelapa, dengan air kelapa. Lepas tu biarkan begitu. Nanti nak solat zuhur tu dia basuh dengan air mutlak. Itu maksudlah katanya apa dia? Bertangguh dah tu. Maka wajib istinja itu dengan bertangguh. Maknanya tak mesti terus lepas pada qada hajat terus istinja, tak mesti begitu. Kalau kita sudah qada hajat tu tak nak istinja lagi pun boleh. Tapi atas syarat dia lah. Melekan dia melekan picik waktu. Mana waktu solat dah tak luas. Tak basuh sekarang, tak sempat nak solat. Kita qada hajat tu macam contohnya itu zuhur belum solat lagi. Zuhur belum solat lagi. Dari pulaknya zuhur tu ada tak berapa minit. Kita sudah qada hajat. Zuhur belum solat lagi. Lepas tu tengok masa tak berapa lagi. Jadi maknanya kena terus basuh, terus solat. Terus basuh ambil wuduk. Lepas tu terus solat. Kalau nak buat lambat lagi tu sebab kita nak solat tak boleh. Kalau tak basuh. Kalau tak istinja, maka rupa begitu mesti segerakan istinja lah. Sebab nak bagi sah solat. Kalau waktu solat masih luar lagi, kita tak ada nak solat lagi sebab waktu luar lagi artinya belum masuk zuhur lagi seperti waktu sekarang.
tak ada nak tawaf, nak apa lagi, tak ada nak masuk dalam masjid apa lagi, itu bertangguh boleh. Atau menghendaki sembahyang, ni wajib lah. Kita sudah qada hajat nak solat. Tak kira solat wajib ke solat sunat ke, sudah qada hajat nak solat. Maka wajib istinja. Wajib istinja pada waktu la tu jugalah. Sebab kita kebetulannya orang azan kita ni biasanya sembahyang zuhur kat masjid ada awal waktu misalnya. Kebetulan orang azan tu kat masjid kita nak qada hajat. Maka kita pun pergi qada hajat. Sudah qada hajat nak pergi solat zuhur kat masjid lah. Itu kena terus istinja lah. Macam mana nak pergi dengan tidak istinja? Gitu. Jadi kalau tak ada nak solat, tak ada nak solat lagi, itu tak wajib kita teruslah. Basuh tu basuhlah, tapi tak wajib bersegera. Atau takut bertaburan najisnya daripada tempat. Bertaburan maknanya keluar, kena kat situ, kena kat sini. Itu wajib kena basuh jugalah. Kalau tak basuh, nanti kalau tak basuh nanti kena kat seluar. Tak, kalau qada hajat, sudah qada hajat tu tak basuh. Tidak istinja, dia pakai seluar, dia pakaikan, nanti kena kat seluar, kena kat apa pula kan. Maka itu wajib basuh lah. Tapi kalau macam orang pakai kain ni, dia macam kain atau baju yang lega-lega ni, maka apa tu hajat dia tu najis yang dia qada hajat besar tu jadi pekat, jadi keras, jadi maknanya apabila dia jangan duduk lah. Jangan duduk. Dia berdiri tu maknanya kain tu lepas daripada kena. Dia pun tak duduk. Maka tak kena kain, tak kena apa, tak apa lagi lah. Lagi pulanya tak ada nak solat lagi. Tetapi kalau memang jenis orang pakai seluar tu memanglah. Lebih laginya, kita sudah qada hajat tu pakai seluar. Pakai seluar, apa tu nak duduk atas kereta pula. Memanglah kena seluar tu. Itu wajiblah kena basuh. Wajiblah kena basuh, kena terus basuh, kena terus istinja begitu. Begitu. Atau takut bimbang bertaburan najisnya, najasahnya, najislah daripada tempat. Jadi kena kat situ, kena kat sini. Maka wajib bersegera. Itu wajib bersegera pada qada hajat, pada istinja daripada qada hajat. Dan atas orang yang tiada salim. Ini pula masalah ni pula. Kita nak solat. Kita nak solat. Lepas tu kita qada hajat. Apabila kita lepas pada kita qada hajat tu, kita nak solat. Kita nak solat. Kena istinja dulu ke kena ambil wuduk dulu? Boleh ke tidak? Sudah qada hajat, terus ambil wuduk. Lepas pada ambil wuduk, kita qada hajat. Boleh ke tidak buat begitu? Masalah katanya sentuh kemaluan batal wuduk itu ada jalan mengelak. Kita baluk tangan tak apa kan? Maka masalah katanya dan masalah apabila selepas pada qada hajat tu kita nak solat tu kena istinja qada, kena istinja dulu ke macam mana? Tengok. Dia katanya dan atas orang yang tiada salim. Orang yang tiada salim. Seperti setengah daripada orang yang tiada salim, perempuan yang mustahid, perempuan yang datang darah istihadah, itu pun tiada salim. Dan orang yang sentiasa keluar kencing, menitik, setiap masa menitik, itu tiada salim. Maknanya orang yang tiada salim maknanya orang sentiasa keluar najis. Itu dan atas ini dan wajib atas. Tafsir begitu ya. Dan atas ini dan wajib atas orang yang tiada salim. Seperti perempuan yang mustahadah, orang yang datang yang kencing salisil baul dia panggil. Mana kencing dia sentiasa menitik. Wajib atas orang ni, orang tiada salim ni,
mendahulukan istinja daripada wuduknya, sebab syarat dia. Syarat nak sah wuduk bagi orang yang tiada salim ialah istinja lebih dulu. Lagi pula syarat dia banyak kan. Kena basuh tempat tu, lepas tu kena ikat. Itu banyak cara dia. Selepas tu ambil wuduk terus, sudah ambil wuduk terus bersegera pada solat. Itu pada bab dia. Maka nisbah orang yang tiada salim ni, maka wajib mendahulukan istinja daripada mengambil wuduk. Jadi mana kalau ambil wuduk belum pada istinja tu, maknanya tidak sah. Gitu ya. Demikian lagi, kalau kita orang salim ni, macam kita tak ada apa-apa ni, maka kalau nak ambil wuduk dulu pun boleh. Lebih laginya kencing. Tak payah sentuh kan. Tapi kalau hajat besar pun, kita balut tangan lah. Pakai sarung tangan lah. Yang sarung tangan yang getah macam doktor pakai tu. Katalah bagi orang lain basuh ke, suami isteri ke, katalah. Jadi tak payah sentuh di situ, tak batal wuduk, maka tak mengapa. Nak ambil wuduk belum pada istinja boleh. Demikian lagi orang yang hendak tayamum, ni satu masalah. Jadi mana wajib istinja juga dulu daripada tayamum. Wajib istinja belum pada tayamum. Tu demikian lagi, yakni seperti orang yang tiada salim. Demikian lagi, yakni seperti orang yang tiada salim, orang yang hendak tayamum, dahulukan dia kan istinja daripada tayamum. Mesti dahulukan istinja daripada tayamum. Mesti kena buat begitu. Adapun adapun pada hak orang salim lagi pulanya tak ada nak tayamum, harus ia takhirkan dia, membelakangkan dia. Takhir yakni membelakangkan dia akan istinja kemudian daripada wuduknya. Boleh, tak mengapa. Tapi kalau sentuh, tapi ketika basuh, ketika istinja tu, kalau sentuh batal wuduk lah. Sentuh tempat yang batal wuduk lah. Tapi kalau kita pandai jaga, tak sentuh, maka wuduk tak batal. Begitulah. Maka kita untuk hari ini kita akhir di situ. Dan keluar dengan kata daripada najasah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وسمعنا فردد علينا وافتحت يديك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد